Secara mic. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Yang di-Pertua. Selepas mendengar penerangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri-Menteri, memang ketara di sini adalah bahawa ia adalah satu usaha untuk buat damage control dan juga menebus balik nama baik dan reputasi selepas kegagalan yang amat jelas sekali oleh pihak Kerajaan Persekutuan semasa menangani bencana banjir bukan sahaja di Semenanjung Malaysia baru-baru ini tapi juga di negeri Sabah di mana ia berlaku di Tenum pada bulan Mei dan di Penampang pada bulan September tahun lepas. Dan ini telah sekali lagi menyelahkan kegagalan Kerajaan Persekutuan dalam pencegahan banjir, bantuan bencana, usaha menyelamat dan juga pemulihan pasca bencana sehingga mengorbankan sekurang-kurangnya 55 nyawa di mana 2 masih hilang dan kerugian ekonomi yang dianggarkan sebanyak 20 bilion ringgit. Dan betul, tiada yang menonjol kegagalan Kerajaan Persekutuan berbanding prestasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan menteri yang mengecewakan di mana mereka kelihatan tidak berminat atau tidak bermaya langsung untuk melakukan bantuan yang diperlukan. Siapa boleh lupa keadaan ataupun optik yang begitu menyayat hati, di mana kita lihat penduduk-penduduk yang terpaksa berukut di atas bumbung di Taman Sri Muda sehingga 3 hari tanpa sebarang bantuan untuk menyelamatkan mereka. Macam sudah tak ada kerajaan. Dan ini adalah satu realiti yang harus diakui oleh pihak kerajaan. Selagi kita tidak mengakui kegagalan ini, macam mana kita boleh pastikan keadaan sedemikian tidak akan berulang sekiranya bencana berlaku semula. Kegagalan kerajaan ini telah menyebabkan badan-badan amal, NGO seperti CECI dan wakil rakyat khususnya daripada Parti Pembangkang terpaksa mencari jalan sendiri untuk membantu bangsa banjir bila sudah tidak ada kerajaan berfungsi. Lebih teruk lagi, agensi pengurusan bencana khususnya seperti NADMA menolak tanggungjawab dan sebaliknya menyalahkan kerajaan negeri. Kan betul? Ini adalah satu kegagalan sistemik iaitu dari aspek kepimpinan dan juga struktur pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Perlu ada satu anjakan paradigma atau paradigm shift daripada kaedah kini yang tidak berkesan di mana Putrajaya membuat keputusan bagaimana menjalankan kerja-kerja menyelamat dari bilik berhawa dingin beratus-ratus kilometer dari lokasi bencana. Memandangkan Kerajaan Persekutuan sekali lagi telah membuktikan ketidakcekapan dan ketidakupayaan menangani krisis banjir negara dan mahu menyalahkan kerajaan negeri. Tadi kita dengar juga menyalahkan pejabat daerah. Maka saya syorkan kerajaan harus melakukan decentralization atau desentralisasi. Lebih-lebih lagi, bila kerja-kerja mitigasi dan pemulihan dijalankan menerusi pejabat daerah di bawah kerajaan negeri. Akhirnya, bila kerja-kerja mitigasi dan penyelamatan dijalankan, terpaksa juga menerusi pejabat daerah. Lebih baik NADMA diletakkan di bawah kerajaan negeri yang lebih tahu macam mana uruskan banjir secara real time semasa ia berlaku dan bukannya secara remote control beratus atau beribu batu daripada kejadian. Dalam aspek ini, kami ingin mencadangkan desentralisasi dalam usaha pencegahan banjir, bantuan bencana, usaha menyelamat dan pengurusan pemulihan kepada kerajaan negeri dengan memberikan peruntukan secara tahunan iaitu RM100 juta kepada setiap negeri ataupun 20% dari sumbangan cukai negeri tersebut. Ini membolehkan kerja-kerja penyelamatan dijalankan dengan cepat dan pantas. Sumbangan kewangan sedemikian tidak akan menjejaskan belanjawan persekutuan
dengan menyalurkan apa yang telah pun diperuntukkan di kementerian sedia ada kepada kerajaan negeri. Ini bermakna kerajaan negeri akan bertanggungjawab ke atas isu peparitan, pembetongan, kerja-kerja tempatan banjir, termasuk penyelenggaraan cerung bukit, bantuan bencana, kerja-kerja penyelamatan dan pemulihan dalam pembersihan dan mengembalikan kehidupan mangsa banjir kepada normal melalui bantuan kewangan yang diperlukan. Saya harap perkara ini dapat diberikan perhatian kerana selama ini kita lihat NADMA tidak berfungsi sehingga menteri sendiri menyatakan masa itu bukan masalah NADMA. So ini saya rasa menunjukkan bahawa biar kita decentralize dengan membolehkan kerja-kerja ini dijalankan oleh pihak kerajaan tempatan kalau bukan sekurang-kurangnya kerajaan negeri. Dalam keadaan di mana kita lihat kehilangan ekonomi sebanyak 20 bilion, macam mana kita boleh bantu isi rumah, keluarga dan syarikat menebus balik kehilangan harta dengan kehilangan yang sebesar ini? Kita lihat beribu kenderaan yang hanyut, jalan dan infrastruktur yang rusak, premis perniagaan dalam rumah yang pecah sama sekali. Adakah bantuan 1.4 bilion ringgit ataupun 2 bilion ringgit seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri mencukupi untuk membantu mereka atau mangsa-mangsa tersebut dengan pemberian RM1,000 setiap orang? Semua pun ada jumlah untuk membaiki rumah. Tapi sehingga sekarang kita lihat dari aspek pelaksanaan, ia masih belum memuaskan. Oleh itu, selain daripada bantuan yang disyorkan, kami juga ingin mengesyorkan bahawa pengecualian faedah atau moratorium pinjaman bank dilanjutkan untuk 6 bulan lagi. Apabila ia tamat pada akhir bulan Februari ini. Ini adalah ekoran daripada MOU yang ditandatangani oleh pemimpin Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri. Dan ia akan akhir. Ada yang bulan ini, ada yang bulan depan. Syorkan, lanjutkan untuk 6 bulan lagi. Pada masa inilah bank-bank harus membuat sumbangan kepada rakyat dengan keuntungan kira-kira 20 bilion yang mereka catatkan pada tahun lepas. Seluruh negara sedikit sebanyak terjejas juga dengan bencana banjir kali ini. Khususnya bila kita lihat Selangor adalah satu pusat ekonomi yang begitu penting. Dan rantaian bekalan barangan juga banyak yang terputus. Contohnya sebagai satu contoh spesifik, penghantaran kereta X50 yang diminati oleh orang ramai. Kalau sebelum ini mungkin kena tunggu 6 bulan. Tapi sekarang kena tunggu sampai setahun oleh kerana kesan daripada banjir tersebut. Yang jadi banjir lebih rumit ialah pembalakan yang dijalankan secara berleluasa, khususnya di negeri Pahang, sehingga balak yang dihanyut oleh air banjir tidak dinampak oleh pihak berkuasa. Kini pembalakan disambung semula seperti tidak ada banjir besar yang berlaku. Dan banyak aduan yang dibuat, takkan Perdana Menteri yang berasal dari negeri Pahang tidak ketahui perkara ini. Dan yang betul, dalam belanjawan 2022, Kementerian Kewangan telah memperuntukkan RM450 juta untuk memelihara kelestarian alam sekitar. Sejauh manakah peruntukan ini berkesan dengan pembalakan yang begitu berleluasa? Sehingga sekarang masih tidak mau akui bahawa pembalakan ini adalah salah satu punca di mana banjir menjadi begitu teruk di negeri Pahang. Ini adalah satu penafian atau sense of denial oleh pihak kerajaan. Nah, sekiranya tidak berdepan dengan masalah ini, saya rasa kita tidak akan cari penyelesaian selama-lamanya. Tambah juga sikap menteri. Saya rasa sikap menteri itu penting. Kalau sebelum ini cakap sesuatu, sekarang pula cakap lain. Dan kalau kita lihat ada menteri, ini saya kena komen sikit, menteri
komoditi yang menyatakan tentang orang utan. Saya pun tidak faham macam mana dia boleh sebut bahawa kalau kita jumpa orang utan akan bunuh kita dulu. Itulah sikap yang saya rasa salah. Sama juga kalau kita lihat tentang pembalakan. Satu isu yang kita tahu, semua menjadikan banjir lebih teruk tapi tak mahu diakui. Sama juga dengan menteri tersebut. Itu bukanlah penyelesaian yang dihasratkan oleh rakyat. Oleh itu, saya rasa kerajaan negeri boleh bertindak dengan lebih berkesan dalam melaksanakan tebatan banjir, kerja-kerja menyelamat dan juga pemulihan. Sekiranya mendapat bantuan yang sewajarnya, melainkan desentralisasi dilaksanakan, kitaran suram rakyat Malaysia tenggelam dalam kegagalan pengurusan bencana banjir pasti akan berulang tanpa sebarang penyelesaian. Tadi Yang Berhormat Menteri menyatakan keyakinan pelabur asing dicerminkan di pasaran kewangan bagi minggu berakhir 14 Januari. Pelabur asing telah mencatatkan pembelian bersih berjumlah 400 juta ringgit di pasaran saham negara. Ini sebelum krisis atau skandal berkaitan dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki. Apabila beliau menyatakan bahawa beliau membolehkan CDS akaun dia ataupun akaun saham dia digunakan secara proksi oleh adiknya. Saya rasa selepas dinyatakan bahawa digunakan secara proksi, dan Suruhanjaya Security menyatakan bahawa ini bukanlah satu kesalahan. Rupanya selepas itu, bukan yang adik gunakan akaun saham secara proksi, tetapi itu satu pembohongan kerana akaun saham digunakan oleh beliau sendiri. He is the sole operator of the account. Dan di sinilah macam mana kita boleh pastikan keyakinan pelabur boleh terus dikekalkan. Sekiranya perkara seperti ini tidak diuruskan dengan pantas, dengan tegas oleh pihak Suruhanjaya Security. Mujurlah selepas dikabarkan bahawa mereka telah membersihkan Tan Sri Azam Baki daripada kesalahan, mujurlah satu kenyataan dikeluarkan semalam, di mana Suruhanjaya Security menyatakan sebenarnya tindakan tidak diambil ke atas urusan atau perdagangan saham secara proksi dalam akaun Tan Sri Azam Baki kerana ia tidak digunakan secara proksi. Sebenarnya digunakan secara keseluruhan oleh Tan Sri Azam Baki. Menunjukkan bahawa tidak wujud langsung perdagangan secara proksi. Kerana kita tahu macam semua negara, semua pasaran dana di dunia tidak benarkan perdagangan saham secara proksi. Malaysia juga tidak ketinggalan. Sekiranya ini dibenarkan, saya rasa keyakinan pelabur-pelabur akan terus jatuh menjunam. Dengan keadaan sedemikian, kami nak tanya, khususnya Yang Berhormat Menteri, bolehkah jawab apakah tindakan yang akan diambil apabila kita lihat Suruhanjaya Security menyatakan satu penipuan dibuat oleh Tan Sri Azam Baki, di mana ia tidak menguruskan akaunnya secara proksi, digunakan secara sendiri untuk beli saham. Beli saham dengan kuantum dan volume yang begitu besar. Dikabarkan kadang-kadang satu transaksi 3 juta ringgit. Bolehkah kita dapat jawapan tentang perkara ini? Adakah ini dibenarkan Ketua Pesuruhjaya SPRM bila buat urusan saham ada perdagangan sampai 3 juta ringgit? Selain daripada memiliki berjuta-juta warrant dan saham syarikat yang disenaraikan dalam Bursa Malaysia. Minta rumuskan, Maybe. Ya, sedikit lagi. So oleh sebab itu adalah penting Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, janganlah cuba tutup skandal ini. Kita harus ada satu tindakan yang jelas, rehatkan Tan Sri Azam Baki. Buatlah satu siasatan oleh panel yang bebas, Minta penjelasan. oleh yang diyakini. Sila. Minta laluan. Terima kasih.
Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Yang Berhormat Bagan, saya merujukan kepada satu kenyataan yang disiarkan dalam Malaysia Kini semalam, 19 hari bulan Januari pada jam 7.42 petang. Dan ini membuat rujukan kepada kenyataan seorang menteri di mana menteri tersebut telah pun menyatakan, saya baca Tuan Speaker, the Cabinet today discussed the controversial share ownership involving MACC Chief Commissioner Azam Baki, said Minister in the Prime Minister's Department, Parliament and Law, Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dan ini apa yang disebutkan seterusnya. It was discussed at length, Tuan Speaker, the pros and cons relating to Azam's share ownership in the cabinet meeting this morning. Tuan Speaker, pertamanya saya ingin Perdana Menteri mengesahkan perkara ini dibincangkan. Keduanya, saya nak tahu apakah pros and cons yang dinyatakan di situ. SC telah pun membuat siasatan. Kabinet bincang hal ini. Tapi disebut kabinet bincang pros and cons. Saya nak tanya di sini, adakah kabinet semalam memberi arahan kepada SC untuk mengeluarkan kenyataan kedua? Ini perkara yang sangat penting kerana ini, kalau benar dan Perdana Menteri kena ambil tanggungjawab berkenaan dengan hal ini. Kalau benar ianya bermaksud bahawa ada interference di dalam siasatan atau keputusan yang dibuat. Kemudian dia Tuan Speaker, kita semua tahu Malaysia kita ada Perlembagaan Persekutuan. Artikel 145(3) menyatakan dengan cukup jelas bahawa yang diberikan kuasa untuk mendakwa seseorang menimbang satu kes untuk buat keputusan ada atau tidak pelanggaran undang-undang, itu terletak haknya di dalam tangan atau budi bicara Peguam Negara. Jadi bagaimana kita ada keadaan di mana SC membuat siasatan, kemudian kabinet menimbangkan bincang pros and cons, dan selepas daripada itu, Perdana Menteri yang mengatakan kita kena akur dan terima keputusan itu. Apakah berlaku kepada tugas Peguam Negara? Adakah Peguam Negara diasingkan? Bagaimana keadaan sebegini berlaku? Kita sebagai Parlimen kena hormat Perlembagaan Persekutuan. Kalau kuasa diberikan kepada Peguam Negara kena buat keputusan berkenaan perkara ini. Perdana Menteri dan Kabinet tidak ada kuasa untuk menghalang ataupun melalui Peguam Negara. Saya mahu tahu. Perdana Menteri kena jawab soalan ini kerana sekarang bukan saja di Malaysia, Tuan Speaker, seluruh dunia lihat kepada kes ini. Dilaporkan negara-negara lain. Kita tidak mahu perkara ini dijadikan bahan perbincangan di luar negara. Khususnya di mana Perdana Menteri membuat kenyataan begitu. Adakah Perdana Menteri tahu, Tuan Speaker, bahawa keputusan SC dalam surat yang pertama, mereka kata tiada keputusan konklusif. Tiada keputusan konklusif maknanya tak tahu ada pelanggaran atau tidak. Kemudian beberapa jam kemudian, the next day, selepas kabinet meeting, kenyataan keluar. Tidak bersalah. Apa ini? Apa kerajaan ini? Perdana Menteri yang lemah, langsung tidak ada pendirian, tegas. Minta untuk satu siasatan. Dan kita bincang berkenaan dengan dana. Dana yang berbesar berkaitan dengan banjir. Tuan Speaker, saya rasa isu transparansi cukup penting. Saya sokong apa yang dibawa oleh Bagan. Saya minta Perdana Menteri datang balik petang ini, jawab soalan ini. Kita semua mau tahu apakah jawapan beliau. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, saya satu baris saja. Ya. Saya memang setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat daripada Puchong. Ini menjadi sebahagian daripada ucapan saya. Terima kasih. Dan tentulah saya rasa saya minta Yang Amat Berhormat, jangan gadaikan maruah anda semata-mata untuk mempertahankan seorang yang nyata telah melanggaри undang-undang. We do not want a lawmaker to be a lawbreaker. We don't want to be a lawman to be an outlaw dengan izin. Dan ini telah berlaku apabila kita lihat dalam skandal saham Tan Sri Azam Baki. Kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terus nak melindungi Tan Sri Azam Baki, akhirnya beliau juga akan terlibat dalam kemelut saham yang salah dan melanggaри undang-undang ini. Harap buatlah yang betul. Jangan terus sesat lagi, balik ke pangkal jalan, minta Tan Sri Azam Baki rehatkan sementara, siasatan dijalankan oleh panel yang bebas. Kalau tidak,
ia akan merosakkan imej negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Berhormat Bagan. Selanjutnya saya jemput yang berhormat Batang Lupa, kemudian diikuti oleh Kota Raja, kemudian Pontian. Sila Batang Lupa. 5 minit. Terima kasih. Assalamualaikum. Timbalan Speaker. Ya. Timbalan Speaker. Ya, ya. Di mana semua menteri-menteri termasuk Perdana Menteri? Timbalan Speaker. Timbalan Speaker. Kita ada di sini membincangkan isu banjir. Mana? Mana? Where are your ministers? Mana Perdana Menteri? Bukankah mereka simpati tentang rakyat yang susah? Jutong. Sabar. No. Satu hari tak makan tak boleh ke? Mana mereka? Where are they? Mungkin dia di luar, dia boleh mendengar. Sabar. Tuan Speaker, Timbalan Speaker, saya tahu Timbalan Speaker sendiri cuti di luar negara. Semasa rakyat susah di kawasan Tuan Speaker sendiri. Tolonglah hari ini hadir. Kita nak tahu apa berlaku. Mana pergi bot penyelamat? Mana makanan untuk mangsa banjir? Julutong, you have your time of 2. Mana menteri-menteri di sini? Julutong, saya bagi arahan tak mau ganggu apa yang Bukan ganggu, saya menuntut penjelasan bagi rakyat di luar sana. Saya sendiri turun membantu mereka di kawasan. nanti dia jawab. Ni menteri ramai ni. Terima kasih. Mana? Saya minta Batang Lupa teruskan. Switch on the mic.